السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, yang dihormati pegawai-pegawai masjid dan barisan ahli jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan dan puan-puan, anak jamaah yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung semula pengajian kita mengenai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Sebelum daripada itu, marilah sama-sama kita membaca suatu zikir yang diajak oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, puan-puan ikut saya semua insya-Allah. Dan saya rasa kita dah baca banyak kali dah, di mana Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar membaca zikir ini ketika pagi dan ketika petang dan ketika nak tidur malam. Sehari 3 kali. Malam ni kita akan baca sekali untuk petang. Saat ni nak tidur baca sendirilah di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatiras samawati wal ard, tuan-tuan puan-puan baca nah. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaib والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا على نفسي أو أجره إلى مسلم. Habis dekat tu aja. Dan panjang pun. Sekali lagi. Allahumma fatiras samawati wal ard, alimal ghaib wasyahadah, rabba kulli syai'in wa malikah
Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi wa an aqtarifa su'an ala nafsi aw ajurrahu ila muslimin. Fadilatnya sangat besar. Nabi pesan kepada Sayyidina Abu Bakar suruh baca. Maknanya lebih kurang, Allahumma ya Allah, Fatiras samawati wal ard, yang mencipta dan menjadikan 7 petala langit dan bumi. Alimal ghaibi, Allah yang mengetahui benda-benda yang gaib. Wasyahadah, dan benda-benda yang terang. Rabba kulli syai'in, Tuhan yang telah mencipta semua benda. Wa malikahu, dan Tuhan yang memilikinya. Dia buat, dia milik. Dia yang milik benda tu. Saya sebut selalu, dia buat jantung bubuh dalam badan kita. Tapi bukan kita yang milik jantung. Yang memiliki jantung yang dibubuh dalam badan kita Allah. Itu makna Rabba kulli syai'in. Dia buat semua benda. Wa malikah, dan dia juga yang memilikinya. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku naik saksi ya Allah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Engkau. A'udzu bika, aku berlindung denganmu ya Allah. Berlindung daripada apa? Min syarri nafsi, daripada kejahatan jahatnya nafsu aku. Wa min syarri syaitan, dan aku berlindung dari kejahatan syaitan. Wa syirkihi, dan syirik dia. Wa an aqtarifa su'an ala nafsi, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada aku melakukan dosa kejahatan terhadap diriku, ke atas diriku, au ajurrahu ila muslimin, ataupun dosa itu aku buat dan aku kenakan kepada orang lain yang Islam. Mintalah, minta ampunlah, minta jauhlah ya Allah, aku tak mau buat dosa untuk kejahatan ke atas diriku, dan aku juga tidak mau buat dosa untuk kejahatan ke atas orang lain. Ini zikir yang Nabi ajak Sayyidina Abu Bakar. Alhamdulillah. Satu selawat, mari kita baca satu selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyyil Ummi Al-Habibil Mahbub Al-Alil Qadr Al-Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini juga salawat yang cukup besar sangat fadilatnya. Allahumma
صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, Engkau salawatlah ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, An-Nabiyil Ummi, yaitu seorang nabi yang ummi. Makna ummi ni dia tak pandai menulis dan dia tak pandai membaca. Al-Habibil Mahbub, yang dikasihi, yang mengasihi lagi dikasihi. Yang mengasihi, dia sayang kepada umat dia, dan dikasihi, umat dia sayang kat dia. Allah sayang kat dia. Al-Alil Qadr, yang tinggi kedudukannya. Al-Azimil Jah, yang agung pangkatnya. Wa ala alihi wa sahbihi, begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya. Wa barik wa sallim, dan berkatilah kepada mereka dan ucaplah salam kepada mereka ya Allah. Ini pun satu bentuk sirah salawat yang cukup besar fadilatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada kawan kat saya disebut ini di antara salawat-salawat yang selalu dibaca oleh Tok Guru Kenali. Tok Kenali Kelantan dulu. Baiklah tuan-tuan, apabila kita sudah berzikir kepada Allah, menyebut kebesaran Allah, meminta supaya Allah jauhkan kita daripada segala kesalahan dosa, dan setelah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mai kita baca pula apakah hadis yang akan dibentang dan dipaparkan kepada kita. Kita muka surat 126. Surat 126. Seratus 128. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala khataba Rasulullah خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. Ini satu cerita tentang Nabi dan para sahabat Nabi. Mereka yang mudah menitis air mata kerana takutkan Allah, kerana takutkan hari akhirat,
Depa teriak. Teriak kerana takut. Takut ke apa? Takut kepada Allah. Kita belajar dulu, takut adalah satu daripada sayap yang dituntut kita orang Islam. Satu sayap, sayap takut. Satu lagi sayap harap. Takut dalam istilah disebut khauf. Harap dalam istilah disebut raja. Nah, kita takut apa? Kita takut azab Allah. Kita takut apa? Kita takut dosa yang kita buat Allah tak ampun. Kita takut apa? Kita takut ibadat yang kita buat Allah tak terima, kerana mungkin tidak ikhlas. Itu takut. Takut saja tak boleh disebut oleh ulama-ulama sufi. Takut dengan harap adalah dua sayap ibarat bagi seekor burung. Burung kalau ada satu sayap dia tak boleh terbang. Dia kena ada dua sayap. Kita begitu juga. Kita nak terbang pergi ke syurga Allah, mesti ada dua sayap. Dalam arti kata, dua sifat, dua ciri yang ada dalam diri kita. Satu sifat takut. Kita takut macam saya kata tadi. Kita takut kita buat ibadat Allah tak terima. Kita takut kita buat dosa Allah tak ampun. Kita takut kepada azab-azab Allah yang disediakan di akhirat nanti. Di samping kita takut, kita juga mesti ada harap. Kita harap apa? Kita harap dosa yang kita buat Allah ampun. Kita harap ibadat yang kita buat Allah terima. Kita harap Allah selamatkan kita daripada azab api neraka di akhirat kelak. Jadi takut dengan syarat mesti ada dua gandingan ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Dalam suratul Sajdah kita duk baca. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Allah, mereka beribadat kepada Allah khaufan dalam keadaan takut, wa tama'an dan dalam keadaan harap. Ini sifat orang-orang yang baik bertakwa kepada Allah. Di sini Sayyidina Anas menceritakan, Sayyidina Anas ni dia cerita tentang Nabi sebab dia duduk dengan Nabi. Dia cerita dalam hadis 74 ni, Nabi pernah berkhutbah, berucap kepada para sahabat sekalian. Kata Sayyidina Anas, seumur aku hidup aku ni, aku tak pernah dengar lagi khutbah Nabi yang sehebat hari itu. Di antara khutbah yang Nabi sebut, di dalam isi khutbah Nabi, Nabi kata apa? Lau ta'lamuna ma a'lam. Kalaulah kamu semua wahai sahabatku, kamu tahu apa yang aku tahu, tapi kamu dah tak tahu apa yang aku tahu. Kalau kamu tu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan. Kamu akan ketawa sedikit saja, gelak ketawa sedikit saja. Tetapi wala bakaitum kasiran, tapi kamu akan menangis banyak. Tapi sebab kamu tak tahu apa yang aku tahu, kamu ketawa banyak, menangis tak langsung. Tapi kalau kamu tahu apa yang aku tahu, bagaimana akhirat, manusia akan duduk lagu mana, bagaimana azab api neraka,
Bagaimana siksanya. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu hidup di dunia ini, kamu nak seronok sikit sangat, nak ketawa sikit sangat, tapi yang banyaknya kamu akan menangis. Apabila Nabi kata lagu tu, sahabat-sahabat yang dengar khutbah Nabi, kata Sayyidina Anas, faghatta ashabu Rasulillah, para sahabat Nabi ambil kain serban mereka, ambil kain ridak mereka, tudung muka mereka. Kemudian Sayyidina Anas kata, mereka tudung muka mereka, aku dengar bunyi serit menangis. Khanin itu makna bunyi tangisan itu, terisak-isak bunyi. Ni sahabat Nabi, baik tak baik itu dialah. Mereka menangis kerana Allah, mereka menangis kerana insaf pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, cerita ini adalah cerita tentang menggambarkan kepada kita bagaimana khutbah Nabi sudah mendapat berkesan kepada jiwa para sahabat sehingga mereka menangis terisak-isak dengan setelah mereka tutup muka mereka dengan kain-kain ridak mereka. Allah. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi satu khutbah yang belum pernah aku mendengar khutbah sepertinya sebelum ini. Ni Sayyidina Anas kata, belum pada ni tak pernah dengar khutbah macam ni. Nabi bersabda, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Seronok sikit saja, sedih yang banyak. Katanya, yakni Anas kata, lalu para sahabat Rasulullah menutup muka mereka, ambil kandidat tutup muka mereka dan menangis terisak-isak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini nak abang kata sahabat Nabi bukan sebarang orang. Depa boleh hati mereka suci, hati mereka bersih, dengar khutbah Nabi berkesan, menangis terisak-isak. Banyak menangis kerana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah digalakkan bagi setiap orang Islam. Kita tak menangis tuan-tuan oi. Nak menangis nanti cucu mati ke, menantu mati ke, anak mati baru menangis. Menangis kerana orang mati, bukan menangis kerana kita. Allah. Disebut oleh para ulama dan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar kalau dia baca Quran, dia tak ada kata tak menangis. Dia baca Quran disebut sebagai baka, orang yang banyak menangis. Baca Quran saja menangis. Allah. Cerita akhirat, cerita neraka, Allah takut menangis. Cerita syurga menangis kerana takut-takut tak boleh masuk syurga. Ini mereka. Dia baca Quran banyak. Nabi sendiri pun baca Quran menangis. Duk baca dalam semayang tu menangis. Pasal mereka faham. Mereka faham Quran tu. Kita tak faham. Nak menangis lagu mana? Kita tak faham. Sebab itu
Orang yang tak faham, Nabi kata dia baca Quran, satu huruf Allah bagi 10 pahala. Orang yang faham baca Quran, satu huruf Allah bagi 50 pahala. Pasal dia faham, apa yang dia baca itu akan masuk ke dalam diri dia. Ini para sahabat. Wa yakhruna lil alqani. Dalam itu kita ada baca dalam ayat wa yakhruna lil alqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka tunduk dagu mereka dan mereka menangis. Wa yaziduhum khushu'a, dan bertambah khusyuk mereka apabila mereka baca Quran. Allah. Sebab itu dalam ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang menangis, dan dituntut sampai kepada ayat-ayat ini, dituntut kita sujud sejadah. Sujud sejadah tu cerita orang yang dengar Quran dia sujud. Sebab itu kita pun dituntut sujud. Ada yang sujud, dalam sujud dia menangis. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu biayatina alladhina, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, idza dzukkiru biha, apabila mereka diperingatkan dengan ayat-ayat kami, kharru, mereka tunduk, turun, tunduk, sujadan, sujud. Kharru makna turun, tunduk, sujud. Wasabbahu, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, kharru sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, dan mereka tasbih memuji Allah, mereka bertasbih dan memuji Allah, wa hum la yastakbirun, mereka ini tidak takabur, tidak sombong, tidak ego, sujud di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang Allah cerita, orang-orang yang hati mereka suci, hati mereka berkesan dengan ayat-ayat yang mereka baca. Tuan-tuan, dalam Quran ni ada 14 tempat yang dituntut apabila kita sampai situ kita sujud, baca situ. Dengan syarat kita ada wudu, kita tutup aurat. Sampai situ kita sujudlah. Sama ada kita baca dalam semayang atau kita baca luar semayang, sampai tentu kita sujudlah. Ada 14 tempat semua tuan-tuan. Ada 14 tempat. Saya buat catatan sikitlah 14 tempat tu. Satu tempat ayat yang dituntut kita sujud apabila kita baca Quran dalam suratul A'raf ayat 206. Yang kedua dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-15. Dalam Quran ada dia tulis, dia buat lagu menara tu, dia tulis. Yang ketiga
dalam surah An-Nahl ayat 50. Dalam yang keempat ayat dalam surah Al-Isra ayat 109. Dalam kitab kita ada ni ayat 109 tu. Dalam muka surat 120. Dalam muka surat mana? Muka surat tu 126 tu. Wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Allahu akbar. Kalau kita duk baca Quran, kita menghadap kiblat, bagi takbir, kita sujud. Yang kelima dalam surah Maryam ayat 58. Yang keenam dalam suratul Haji ayat 19. Dalam surah Haji ni ada dua. Dalam surah ni ayat sejadah. Satu ayat 18, satu lagi dalam surah Haji juga ayat 77. Yang ke-8 dalam suratul Furqan ayat 60. Yang ke-9 dalam surah An-Naml ayat 25 dan 26. Dan yang ke-10-nya ayat dalam surah Sajadah. Kita duk baca pagi-pagi Jumaat tu. Dan ke-11 ayat dalam surah As-Sad ayat 24. Dan yang ke-12 ayat dalam surah Fussilat ayat 38. Dan ke-13 ayat dalam suratul Insyiqaq ayat yang ke-21. Dan akhir sekali ayat yang ke-14 ayat dalam suratul Alaq, surah Iqra, iaitu ayat yang ke-19. Semua ayat-ayat 14 ni apabila kita baca, dituntut sangat kita sujud. Sujud dia, rukun-rukun dia macam semayang. Berhadap kiblat, tutup aurat, ada wuduk, bagi takbir, bagi salam apabila kita dah selesai. Cuma satulah, kita sujud tu nak baca apa? Sujud sejadah, baca ayat Quran tu kita sujud. Kalau tak boleh, Nabi ajak kita. Tapi kalau dah tak hafal, subhana rabbiyal a'la lah. Tapi Nabi ajak kita, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li 'indaka ajra waj'alha li 'indaka zukhra warfa' 'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'abdika Daud alaihi salam. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tu sekali pun boleh, dua kali pun boleh. Ni doa yang Nabi ajak kita ni. Baca dalam sujud sejadah. Boleh. Besar sangat fadilat ni. Kalau nak mai ambil, saya adalah photostat sikit. Mai tolong bagi ke adik kakak. Balik pi baca doa ni untuk sujud sejadah bagi jemaat kah, masa-masa mana kita baca Quran. Mai seorang tolong edang.
pegang kertas tu, mai kita baca. Saya tulis tadi ni. Bagi orang perempuan sama, nah, tolong bagi orang perempuan sama. Balik pergi baca hafal. Nah. Ni. Para sahabat duk baca ni dalam sujud mereka. Pegang kertas, mari kita baca. Ni ada sikit lagi kalau tak cukup. Balik pi hafal. Jadikan dia sebagai bacaan dalam sujud sejadah kita. InsyaAllah. Mai pegang kertas mari kita baca. Bacaan dalam sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Sujud tilawah pun orang panggil, sujud sajadah pun orang panggil. Ni bacaan dia. Tuan-tuan puan-puan ikut. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Takat tu pun boleh, tapi kalau sambung lagi cantik. Agak lama sikit sujud tu. Dalam semayang sujudlah rukun yang paling kita dekat dengan Allah. Allahumma aktub li indaka ajra waj'alha li indaka zukhra warfa' anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi wa abdika Dawud alaihi salam. Allah, cantiknya. Tengok hak Arab dulu. Hak sejemuh bawah tu tak apa. Allahumma maknanya ya Allah. Laka sajadtu, kepada engkau aku sujud ni. Wabika, dan dengan engkaulah amantu, aku beriman. Kepada engkau aku beriman. Walaka aslamtu, dan kepada engkau aku serah diriku kepada kamu. Sajada wajhiya, telah sujud mukaku, makna diriku. Lilladhi khalaqahu, bagi Tuhan yang menciptanya. Wasawwarahu, dan yang membentuknya. Ni badan aku ni Allah yang cipta, Allah bentuk. Wasyaqqa, dan Allah yang membuka. Sam'ahu, pendengarannya. Wabasarahu, dan penglihatannya. Bihaulihi, dengan kuasanya. Wa quwwatihi, dengan kekuatannya.
Fatabarakallah, maha agunglah Allah, ahsanul khaliqin, Tuhan yang paling cantik. Ahsanul khaliqin, Tuhan yang sebaik-baik pencipta. Allahumma ktubli, ya Allah, engkau tulislah untukku, dengan sebab aku sujud ni, indaka, di sisi engkau, ajran, pahala. Kita minta Allah tulis pahala ni, sujud kita ni. Waj'alha, dan engkau jadikanlah sujud aku ini, indaka zukhra, di sisimu sebagai simpanan pahala untuk akhirat. Warfa' anni, dan engkau hapuskanlah daripada aku, biha, dengan sujudku ini, wizra, akan dosa. Waqbalha minni, engkau terimalah sujudku ini daripada aku, kama qabiltaha, sebagaimana yang engkau terima sujud, min abdika, daripada hambamu, wa rasulika, dan rasulmu, wa habibika, kekasihmu. Siapa? Sayyidina Muhammadin, junjungan kami Sayyidina Muhammad, an-nabiyil ummi, itu seorang nabi yang tidak pandai menulis dan membaca. Wa abdika, dan sebagaimana engkau terima sujud daripada hambamu Daud alaihi salam, Nabi Allah Daud alaihi salam. Ni doa dia. Allah. Akhir tu, Allahumma ktubli indaka ajra tu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, apabila Nabi baca ayat surah Sajadah ni, Nabi sujud. Baca bukan dalam masjid, Nabi sujud di luar. Baca di luar sampai ayat tu Nabi sujud. Aku dengar, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku dengar pokok yang ada dekat tu baca hak ni. Allahumma ktubli indaka ajra waj'alha li indaka zukhra. Aku dengar. Kemudian duk esok lusa Nabi baca pula, aku dengar Nabi pula baca yang ni. Kalau kita tak apa ni, lekeh pada pokok. Pokok pun boleh baca. Terjemahannya, ya Allah, aku kepadamu aku sujud, denganmu aku beriman, dan kepadamu aku berserah. Telah sujud mukaku, yakni diriku, kepada Tuhan yang menciptanya dan membentuknya, bentuk diri kita ni, dan membuka pendengarannya dan penglihatannya dengan kuasanya dan kekuatannya. Maha tinggi Allah, dialah sebaik-baik pencipta. Ya Allah, engkau tulislah untukku dengan sujudku ini pahala di sisimu, dan engkau jadikannya sujudku ini sebagai bekalan pahala di sampingmu untuk akhirat. Dan angkatlah, yakni hapuslah dengan sujud ini akan dosa, dan engkau terimalah sujudku ini sebagaimana yang engkau terima daripada hambamu, rasulmu, dan kekasihmu, junjungan kami Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, yang tidak pandai menulis dan membaca, dan juga daripada hambamu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni pun dia rajin juga sujud. Dia baca dan dia sujud. Baik, itu dia di antara yang kita yang kita kongsikan bersama malam ni, yaitu bacaan yang kita baca di dalam sujud kita, yang mana sujud tilawah ini kebanyakannya para sahabat dan Nabi sendiri menangis ketika mereka membaca ayat-ayat sujud sejadah ini.
Yang ketiga, pengajaran hadis. Umat Islam digalakkan supaya sentiasa mendengar cerita-cerita yang boleh menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahawa para sahabat mudah terkesan dengan nasihat dan mudah menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita digalakkan mencontohi para sahabat ni. Allah. Sayyidina Usamah bin Zaid, suatu hari, saya cerita dah dulu, dia dengar Nabi bercakap begini, orang lain pakat menangis. Tengok, kita tengok ni, sampai terisak-risak menangis. Tapi dia tak menangis. Lepas tu dia duduk susah hati. Awat yang hati aku ni keras, tak mau menangis ni. Yang orang lain menangis sampai terisak-risak apabila dengar khutbah Nabi, dengar. Yang aku tak menangis pasal apa? Akhirnya lepas habis khutbah Nabi, dia pergi kat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, apa sudah jadi saya ni? Orang lain semua sahabat-sahabat menangis dengar khutbah Nabi, tapi yang saya tak menangis pasal apa? Air mata saya tak mau keluar pasal apa? Nabi jawab. Nabi kata, ya Usamah. Ini cucu angkat Nabi. Jumudul ain biqaswatil qulub. Usamah, air mata tak mau keluar tu tanda hati keras. Wa qaswatul qulubi bi kasratiz dzunub. Usama, hati manusia jadi keras pasal dosa banyak. Wa kasratuz dzunubi bi nisyanil maut. Manusia buat dosa banyak pasal dia, Usamah oi, pasal dia lupa mati. Kalau dia diingat mati, dia tak akan buat dosa. Manusia duk buat dosa ni, dia terlupa mati, dia tak ingat mati. Wa hubbud dunya. Ada. Wa bi kasratiz dzunub, wa kasratiz dzunub bi nisyanil maut, wa nisyanul maut bi hubbid dunya. Manusia lupa mati, Usamah oi, kerana manusia cinta sangat-sangat kepada dunia ni. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kat dunia ni menyebabkan segala kerosakan, segala kepincangan, segala kesalahan dan segala dosa yang dilakukan. Ada 4 step. 1, air mata tak keluar kerana hati keras. 1. Kedua, hati keras pasal banyak dosa. 3, banyak dosa pasal lupa mati. 4, lupa mati pasal cintakan dunia. Dan 5, cinta dunia itulah yang menyebabkan kepincangan hidup manusia. Dunia, sayang kat dunia punya pasal, maka hidup manusia ni sudah kucar kacir. Hang kok tu, aku kok ni.
Cinta dunia. Nah, gaji besar dah pun nak lagi. Pangkat besar dah pun nak lagi. Ra'su, punca kullu khati'atin, semua kepincangan, kesalahan dan apa yang berlaku di dunia ni puncanya situ. Ni hadis ini menunjukkan bahawa para sahabat mudah terkesan dengan nasihat dan mudah menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita digalakkan mencontohi para sahabat. Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama, rawahu Tirmizi. Ini hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, Nabi kata apa? La yalijun nar, tidak akan masuk neraka. Siapa? Rajulun, seorang laki-laki, baka min khasyatillah, dia menangis, dia selalu menangis kerana takut pada Allah. Orang yang selalu menangis kerana takut pada Allah, dia tidak akan masuk neraka. Allah, mahainya ayat mata ni no. Hatta ya'uda, sehingga kembalilah al-laban, susu, fi dhar'i, pada uncang dia. Faham tak? Dhar' ini uncang. Kalau susu tu, susu orang ke, susu binatang, lembu ke, dia duduk dalam uncang. Orang Melayu panggil tek. Hati dia panggil dhar'. Susu tu apabila orang perah keluar daripada uncang dia, daripada tek lembu, dia masuk balik dalam tu. Tak lah, dia masuk dalam botol, dia masuk dalam gelas, dia tak masuk dalam uncang tu balik. Maknanya susu apabila dia keluar daripada uncang dia tu, dia tak akan masuk balik lah. Mustahil, tak mungkin berlaku. Nak habaq kata mustahilnya susu ni boleh masuk balik dalam uncang dia, dalam tek lembu tak boleh masuk dah keluar. Begitu juga mustahilnya orang yang selalu dia teriak di dunia ni kerana dia takut pada Allah, mustahil dia nak masuk neraka di akhirat kelak. Mustahil. Sama dengan mustahilnya susu apabila keluar daripada uncang dia tak akan masuk balik. Manusia yang menangis kerana Allah tak akan masuk dalam neraka. Mustahilnya begitu. Tu Nabi bercakap pun. Nabak kata tak mungkinnya benda tu berlaku. Kalau susu dah keluar daripada uncang dia, tak mungkin dia nak masuk balik. Begitu juga manusia yang menangis kerana Allah, tak mungkin dia masuk neraka. Tu hebatnya. La yalijun nara. Sekali dia terjemah tu tak apa kita nak faham ni, sebab tu saya bagi faham dulu. La yalijun nara, tidak akan masuk ke dalam neraka. Rajulun, seorang laki-laki. Laki-laki ni lagu mana? Baka, dia selalu menangis min khasyatillah, kerana takut pada Allah. Mustahil
dia akan masuk neraka. Seperti mustahilnya hatta ya'udal laban fi dhar'i, sehingga kembali susu itu masuk dalam uncang dia. Boleh tak susu masuk dalam uncang dia balik setelah keluar? Tak boleh. Maka dia yang menangis kerana Allah ni pun tak akan masuk neraka. Mustahilnya dia masuk neraka macam itulah. Wala yajtabi'u ghubarun fi sabilillah, dan tidak akan bergaul atau tidak akan bercampur, tidak akan berhimpun. Ghubarun, debu, fi sabilillah, pada jalan Allah. Debu orang naik unta, naik kuda pergi perang sabilillah, dia berdebu. Debu ni kata Nabi, debu yang keluar daripada padang pasir tanah ni kerana unta, kuda orang naik, kerana orang jalan perang sabilillah, debu ni tak akan bercampur dengan dukhanul jahannam, dengan asap api neraka. Tak akan duduk sekali. Maknanya debu yang berlaku hasil daripada orang tu perang sabilillah, berjuang pada sabilillah, debu ini tak akan bercampur dengan asap api neraka. Makna tak akan bercampur lah. Neraka debu ni duduk dalam syurga. Ini Nabi sebut. Boleh faham lah. Dia terjemah, cuba kita tengok. Ada sikit lah saya tak apa nak faham. Daripada Abu Hurairah katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk neraka seseorang lelaki yang menangis kerana takut kepada Allah sehingga kembali susu masuk ke titik. Bukan ke titik tu. Apa dia tu? Bukan masuk ke titik, ketik tu. Dia tulis ketik, uncang susu. Kalau susu tu boleh masuk balik, orang hak teriak kerana takut ke Allah pun boleh masuk neraka. Tetapi oleh sebab susu ni tak mungkin masuk balik dalam uncang dia, maka manusia yang teriak kerana Allah tak mungkin dia masuk neraka. Mustahil. Dan tidak dapat berkumpul debu-debu fi sabilillah. Sabilillah ni bukan perang saja, iaitu amalan yang diradai oleh Allah. Dia tidak akan berkumpul, bercampur dengan asap api neraka. Berpisah. Orang yang amalan dia diradai oleh Allah dalam syurga, asap neraka, duduk neraka, tak bercampur. Orang yang menangis kerana takut kepada Allah ialah orang yang mematuhi perintah Allah. Orang ini dijamin akan terlepas daripada seksa api neraka. Amalan kebaikan tidak akan disatukan dengan amalan kejahatan, kerana tiap-tiap amalan mempunyai pembalasan yang tertentu. Sebab tu dia tak duduk sekali. Menangis kerana takut kepada Allah mendorong seorang itu beristiqamah. Istiqamah ni makna tetap pendirian. Kalau kita istiqamah dengan mengaji, kita tetap pendirian main mengaji. Cukup masa main mengaji. Tapi kalau sekali main, lepas tu sekali tak main, senang-senang main, susah-susah tak main, itu orang panggil tak ada istiqamah. Tidak tetap pendirian.
Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang-orang yang mengaku Tuhan dia Allah, kemudian dia tetap pendirian dia dalam melakukan amalan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kamu semua jangan takut, jangan duka cita, Allah sediakan syurga untuk kamu. Orang mana? Orang yang beriman dan dia istiqamah, pendirian dia tetap. Itu makna istiqamah tu. Dia tak pasang surut, pasang straight. Menangis kerana takut pada Allah mendorong seorang itu beristiqamah, makna tetap pendirian. Dan istiqamah itu menjauhkannya daripada api neraka, dan akhirnya kelebihan berjihad di jalan Allah. Tuan-tuan, puan-puan, kita dah sampai masa dah. Insya pun masuk lama dah. Kita sudah ambil masa 1 jam kita baca kuliah kita ini. Saya rasa takat tu dulu. Hadis 76 ni pun panjang, dah kena syarah panjang. Mungkin dia akan ambil masa lebih daripada setengah jam. Jadi kita taruh kuliah untuk kuliah kita akan datang, hadis yang 76 insya-Allah. Balik pi baca, hafal hak tadi. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li 'indaka ajra waj'alha li 'indaka zukhra warfa' 'anni biha wizra wa taqabbalha minni waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'abdika Daud alaihi salam. Baca tu dalam sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Ilmu yang dapat memimpin kami dan mendorong kami mendapat balasan syurga-Mu di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kepahaman terhadap ilmu-ilmu yang ditinggalkan kepada kami oleh Rasul-Mu. Dan berilah kepada kami pula ya Allah taufik dan hidayah untuk kami amalkan apa yang kami faham daripada ajaran Rasul-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kau terimalah segala amalan kami ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Sekiranya mereka ketika mereka hidup dahulu pernah melakukan kebajikan ya Allah, Engkau tambahkanlah pahala untuk mereka ya Allah. Dan sekiranya mereka juga pernah melakukan dosa ya Allah masa hidup mereka dahulu, ampunkanlah sahaja dosa mereka ya Allah. Kami memohon dengan kebesaran-Mu, keampunan-Mu dan kasih sayang-Mu, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Karena sesungguhnya tiada ada siapa yang dapat mengampun dosa mereka kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, pimpinkanlah kami, pimpinkanlah keluarga kami dan anak cucu kami ke arah keridhaan-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.